Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, bertemu kembali di Wanita Hari Ini, siaran hari Selasa bersama saya Segita dan juga Uyaina yang cukup ceria, cantik, bertudung warna kuning hari Awak ini. pun apa kurangnya sikit. Terima kasih. Baik, dan kami harapkan anda di rumah pun cukup ceria dan happy, dan mungkin ibu bapa di rumah yang telah pun menghantar anak-anak mereka untuk menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM hari kedua, mungkin berdebar-debar sedikit macam manalah anak aku membuat peperiksaannya hari ini. Apapun segalanya akan berjalan dengan lancar dan kekal positif. Betul. Semalam subjek bahasa Melayu, Ya. hari ini subjek bahasa Inggeris kertas 1 dan kertas 2. Kalau segi waktu SPM dulu, paling favourite subjek apa? Paling favourite, saya suka bahasa Malaysia. Saya suka tulis-tulis. Bolehlah kita. Dan sebab itulah bahasa Melayu Sugi pun sangat-sangat bagus. Kami semua di Wanita Hari ini cukup kagum dengan Wow, okey, dapat pujian hari ini rasa lain macam pula. Okey, apapun seperti biasalah, kami nak sentiasa ingatkan anda untuk menjaga keselamatan dan kesihatan anda dengan memberikan anda sedikit update mengenai status COVID-19. Ya, Yana? Ya, dilaporkan sehingga semalam 22 Februari 2021, jumlah kes keseluruhan adalah sebanyak 285,761 kes dengan 2,192 kes baru, manakala 3,414 kes sembuh baharu dan tercatat sebanyak kematian 6 semalam. Dan sedikit peningkatanlah saya kira bagi kawasan ataupun negeri Selangor. Kalau sebelum ini numbers ataupun nombor yang tercatat adalah lebih daripada 1,000 cases. Tetapi untuk sehingga semalam hanya tercatat sebanyak 910 kes. Walaupun tidaklah sesuatu yang harus kita banggakan, tetapi saya kira sedikit peningkatan itu harus juga kita beri semangat kepada anda semua. Betul tu, Yana. Jadi bersama-samalah kita terus membantu dalam mengurangkan bilangan kes, dan di sini kami juga ingin berkongsi bersama dengan anda mengenai proses vaksinasi ini. Okey, baik. Proses vaksinasi ini merangkumi proses dari enrolment kumpulan sasar mengikut keutamaan bagi setiap fasa yang terlibat sehinggalah pemberian dan pemantauan kesan vaksinasi. Jadi anda bolehlah mengguna pakai aplikasi My Sejahtera dan laman sesawang khas atau secara manual bagi masyarakat yang tidak mempunyai akses aplikasi My Sejahtera. Betul, dan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini dikabarkan akan bermula pada 1 Mac 2021, yang mana program ini dilakukan secara sukarela tetapi sangat digalakkan bagi mencapai sasaran pembentukan imuniti kelompok. Lindungi diri, lindungi semua. Sugi, saya rasa macam saya pun nak pergi mendaftarkan diri Bagus, dan menjadi volunteer, sukarelawan. Bolehlah layari www.vaccinecovid.gov.my. Baik, itu berkenaan dengan COVID, dan seperti yang saya dan Sugi telah katakan tadi, hari ini adalah hari kedua SPM, kertas ke subjek kedua. Dan kami tertarik untuk berkongsi satu kisah yang cukup memberikan inspirasi di mana seorang warga emas berusia 65 tahun, iaitu Encik Salman Ahmad, walaupun pada usia 65 tahun telah pun menduduki peperiksaan SPM bersama dengan 400,000 pelajar yang lain. Betul tu, Yana. Dan Encik Salman Ahmad ni sebenarnya dahulunya dah pernah ambil peperiksaan Malaysia Certificate of Education, iaitu pada tahun 1973. Tapi semuanya dalam bahasa Inggeris lah. Yalah, zaman-zaman mak-mak kita kot. Dalam bahasa Inggeris lah kan. Tapi untuk memberikan sedikit orang kata cabaran pada dirinya sendiri, tahun ini telah berhasrat untuk mengambil sijil pelajaran Malaysia untuk memberi contoh dan juga motivasi kepada anak-anak cucu beliau. Betul. Dan beliau juga berkata, saya juga ingin memberi contoh dan motivasi kepada anak cucu saya. Usia bukan penghalang untuk belajar. Menuntut ilmu adalah proses sepanjang hayat. Wah, saya betul-betul salut dan hormat kepada Pak Cik lah kita panggil. Ya, boleh. Pak Cik Salman Ahmad. Semoga SPM untuk kertas kedua subjek
bahasa Inggeris hari ini dapat dilaksanakan dengan baik. Betul tu Yana, dan kalau boleh saya tambah sebenarnya Encik Salman mengambil subjek bahasa Melayu sebagai peringkat permulaan dan beliau juga mengambil 2 lagi mata pelajaran iaitu bahasa Inggeris dan sejarah dan katanya kalau beliau mendapat orang kata skor yang cemerlang akan berhasrat untuk mengambil subjek-subjek yang lain tahun hadapan. Wow, itu orang kata semangat yang kami mahukan sebenarnya daripada semua orang. Jadi Encik ataupun Pak Cik Salman Ahmad ini menjadi motivasi dan inspirasi kepada kita semua. Saya suka kata-kata yang dikatakan oleh Cik Salman tadi. Pembelajaran sepanjang hayat. Betul sangat. Alright. Baik, seterusnya kami nak move on kepada tip yang ke-36 dari Lactogrow. Okey, dah banyak yang tips kami kongsikan dan hari ini adalah tips yang ke-36. Ikuti aktiviti Nestle Lactogrow jenama Grow Happy untuk tips menarik yang menceriakan anda dan si manja. Tip inspirasi Grow Happy nombor 36, DIY yogurt ice cream. Senang je buat sama-sama. Mula-mula cari bahan-bahan alternatif yang lebih sihat. Contohnya yogurt, susu campuran pisang dan keraskan dalam peti sejuk. Sedap dan berkhasiat untuk satu keluarga. Nak si manja fokus, perut kenalah selesa. Jadi berikan mereka Nestle Lactogrow dengan probiotik L-Reuteri untuk keselesaan perut mereka. Sedapnya. Sedap yogurt ice cream. Macam nak pergi carilah lepas ni. Okey, baik. Sebelum kami war-warkan tentang topik kita pada hari ini yang mana kita ada ramai sangat tetamu istimewa yang sudah pun terhubung dalam talian sebentar lagi. Sebelum itu, kita nak bersama dengan Cik Erin Marican yang merupakan jurucakap bagi Enic World. Silakan. Assalamualaikum, selamat sejahtera buat semua. Rangkaian produk OBT by Glow Glowing selamat digunakan, terbukti dengan sijil KKM serta mendapat kelulusan halal. Buat anda yang ingin mencuba memakai produk-produk OBT dan ingin menjana pendapatan dengan menjadi dropship ataupun ejen kami, tidak perlu ragu-ragu lagi. Memperkenalkan Liquid OBT yang mempunyai 10 kod warna dan mengandungi bahan-bahan semula jadi seperti shea butter, olive oil, honey oil, collagen dan vitamin E dapat membantu mengekalkan kelembapan kulit bibir kita. Selain itu, ianya 3 dalam 1. Boleh dijadikan lip matte, eyeshadow dan blusher. Dan ini pula liquid foundation OBT yang full coverage dan mengandungi SPF 30. Didatangkan dengan 2 kod warna iaitu light dan medium. Bahan-bahan lain termasuk minyak badam manis dan minyak argan. Seterusnya, kita juga ada two-way cake powder OBT. Boleh dipakai sebagai foundation dan juga bedak biasa. Ni memang khas buat anda yang nak bersiap sepantas kilat dan ada 3 kod warna, light, natural dan medium. Liquid OBT harganya RM40 untuk 5ml, two-way cake powder harganya ialah RM59 dan liquid foundation RM69 sahaja. Sekali lagi kepada anda yang ingin menjana pendapatan bersama OBT, pendaftaran sebagai ejen adalah percuma. Anda juga akan dapat baju dan banting OBT secara percuma. Jadi apa tunggu lagi? Cepat-cepat hubungi kami. Bagi yang berminat untuk membeli produk-produk ini, boleh terus ke laman web obthq.com atau media sosial OBTHQ di Instagram, Facebook dan Telegram. Atau boleh beli dengan ejen-ejen berhampiran anda. Hubungi talian kami juga di 012-934-5383. Kontes selfie OBT masih lagi berjalan dan anda boleh memenangi hadiah wang tunai bernilai RM1,000. Sekian sahaja. Assalamualaikum. Itu dia perkongsian daripada Enic World. Okey, baik Yana. Tadi tak dapat yogurt ice cream tapi sekarang ni ada sesuatu yang lebih istimewa dekat depan ni. Saya tahu awak lapar kan? Laparlah. Tak nampak kan muka saya macam saya tengah menyorok kelaparan saya ni. Kalau boleh kami nak berkongsi baunya dengan anda. Sangat-sangat orang kata berbau lazat di sini. Okey, baik. Hari ini topik kita sebenarnya adalah kepelbagaian resepi berasaskan kentang. Betul. Dan sebenarnya kan kalau dekat depan kita sekarang ni kita ada tahu bergedil dan di sebelah kiri tu kita ada shepherd's pie. Dan saya kira ini antara makanan yang berasaskan kentang yang boleh kami memberi inspirasi dan idea kepada anda untuk mula mencuba. Kalau dekat rumah saya dan Sugi, ibu saya, umi saya, dia selalu masak kalau kari ayam ke, kalau masak sup ayam ke, mesti akan letakkan kentang itu dekat yang dalam. Sedap bila semuanya dah diserap oleh kentang tu, makan dengan nasi.
liur pula rasa ni Sugi. Okey, dan sebenarnya kami ada satu lagi resepi yang ingin dikongsikan bersama dengan anda, iaitu baked potato, tapi orangnya jauh di Kelantan, tak bolehlah nak hantar kan. Jadi sekejap nanti kita akan bersama dengan pengusaha baked potato, tahu bergedil dan juga shepherd's pie ini. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama kami, dan kalau anda ada apa-apa resepi berasaskan kentang yang ingin dikongsikan bersama dengan kami, boleh terus ke laman Facebook WHI TV3 dan kongsikannya di sana, ataupun singgah-singgahlah Instagram WHI TV3. Betul tu Sugi. Okey, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kentang goreng sebab salah satu makanan favourite saya, dan juga seluruh ahli keluarga saya lah suka makan kentang goreng. Ibu saya juga suka buat kentang goreng sendiri. Bila kita sebut kentang, dalam fikiran saya terus teringat makanan yang sedap-sedap, resepi yang lazat-lazat, tapi dalam masa yang sama sangat mudah untuk disediakan. Kalau bercakap tentang kentang, kita akan ingat kepada French fries, mashed potato, kita wrap dalam aluminium foil dan kita bakar atas arang, dan kita akan biarkan saja dalam setengah jam macam tu, dia akan nanti dia akan masak. So itulah yang saya akan ingat kalau bercakap tentang kentang. Bila cakap pasal kentang, saya mesti teringat makanan. So dalam lauk kita pun kadang-kadang ada kentang. Contohnya kari ada kentang, masak lemak pun ada kentang. Kodok pun kita boleh letak kentang. Kentang makan rebus macam tu je pun dah sedap sebenarnya. Ish, berbunyi-bunyi perut saya Sugi bila responden kita semua tadi berkongsi tentang masakan kentang kegemaran mereka. Kalau Sugi, suka apa? Alah, tadi awak dah tanya saya pula nak tanya awak. Saya dah jawab jugalah. Oh, yelah, kari dalam masakan mak awak. Tapi saya nak tahu juga, bila sebut kentang, apakah antara masakan ataupun resepi berasaskan kentang yang awak suka? Saya suka tahu bergedil. Tahu bergedil. Jadi lepas ni kita tahulah ke mana satu kotak tahu bergedil ni akan pergi ke. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kita menjemput tetamu pertama kita yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini, iaitu Encik Amar Maridan, pengusaha Shepherd's Pie dari Wangsa Maju. Hello, selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Saya Amar. Hai, apa khabar Encik Amar? Alhamdulillah baik. Okey, dah habis buat shepherd's pie ke tu? Oh, hari ni boleh tahanlah juga. Okey, mungkin boleh mulakan dengan bagaimana Encik Amar boleh berminat nak membuat perniagaan shepherd's pie ni? Okey, masa saya mulakan perniagaan shepherd's pie ni, masa tu saya baru diberhentikan kerja. Daripada sebuah hotel. Jadi kemudian saya fikir apa makanan yang paling senang untuk nak tarik perhatian lokal. Jadi saya fikir shepherd's pie is the best thing kerana dia sangat versatile. Kita boleh olah menggunakan cita rasa kita, either Chinese, Indian, Malay, untuk sesuaikan setiap cita rasa. Jadi kerana asas makanan shepherd's pie ni datang daripada England. Jadi dia punya asas dia hanya tomato, daging kambing dan potato saja. Jadi saya nak olahkan kepada cita rasa yang orang Malaysia boleh makan. Okey, baik. Bukan biasa-biasa ni Sugi. Betul Chef tu. hotel tau sebelum ni. Okey, baik Encik Amar. Katanya tadi boleh diubah suai mengikut cita rasa kan. Jadi mungkin Encik Amar boleh kongsikanlah berapa jenis ataupun berapa flavor shepherd's pie yang Encik Amar sendiri menjual. Okey. Saya buat base, saya buat sedikit fusion ya. Saya ada menggunakan sikit teknik daripada buat daging bolognese daripada Itali sebab saya ada pengalaman bekerja dalam restoran Itali selama 3 tahun. Wow. Dan saya lepas tu saya olah dia bagi pedas sikit untuk rakyat Malaysia boleh suka makan. Lepas tu saya pelbagaikan, saya tak terhadkan kepada daging saja. Saya lebihkan kepada ada ayam, ada daging, ada kambing. Okey. Baik. Tapi kan Encik Amar mungkin boleh kongsikan juga untuk membuat shepherd's pie ni, kentang tu adalah sesuatu yang mesti ada, betul tak? Betul. Okey. Jadi kalau ikut kepada mashed potato, mashed potato tersebut kita boleh olahkan macam-macam cara.
Okey. Rebus dengan susu bumbu boleh, rebus dengan air boleh, kita gaulkan dengan herbs pun boleh. Kita yang menambahkan flavor pada mashed potato tersebut. Okey. Dan biasanya kentang tu perlu direbus berapa lama? Rebus berapa lama bergantung pada cara kita potong, bergantung pada jenis kentang tersebut dan selalunya saya masak berdasarkan rasa. Kita sampai tahap tu saya akan test rasa. Empuk-empuk tak empuk. Okey. Jadi kalau dah empuk tu dah bolehlah diangkat dia. Okey. Empuk boleh diangkat. Okey, baik Encik Amar nak tahulah kan dah sebut mengikut jenis kentangnya dan juga berapa lama kita masak kentangnya kan. Mungkin Encik boleh kongsikanlah bagi Encik Amar sendiri apakah jenis kentang yang selalunya dipilih dan bila nak buat orang kata layer atas ni shepherd's pie, apa orang kata ingredients ataupun bahan-bahan yang digunakan. Katanya boleh diubah suai ikut cita rasa, tapi kalau Encik Amar sendirilah, apa yang paling ataupun resepi yang selalunya diguna pakai? Okey. Kalau macam saya menggunakan, saya jenis suka kentang yang berkanji. Kentang ni dia terbahagi pada dua ya. Satu kentang yang berkanji dan kentang yang orang panggil waxy potato. Okey. Kentang ni saya suka dia berkanji sebab dia lagi ada flavor, baru boleh nak pipe cantik bila saya nak hidangkan shepherd pie tersebut. Lepas tu untuk saya nak olahkan cita rasa dia, saya letak lebih butter. Butter boleh flavor macam-macam. You boleh letak herbs macam rosemary, thyme, dill. Even serbuk kari tu pun kita sangai, kita letak, boleh gaul mashed potato flavor kari. Dah boleh. Lebih meletup. Okey, menarik. Dan Encik Amar mungkin boleh kongsikan juga, kalau ada dalam kalangan penonton kita sekarang ni kan yang nak membuat tempahan shepherd's pie dari Encik Amar, bagaimanakah caranya? Okey, boleh cuba ke Instagram kami mar_n1 ataupun hubungi saya pada 0113799317 untuk membuat tempahan. Shepherd pie ni saya hidangkan fresh, tak pada buat frozen, tak ada buat in advance. Ada order baru saya buat dan saya buat delivery. Okey, baik. Maksudnya dibuat fresh mengikut tempahan lah ya. Betul. Kejap lagi saya nak order tapi saya nak yang pedas-pedas punya shepherd's pie. Awak boleh je ambil yang dekat depan ni. Okey, Encik Amar, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian tadi. Terima kasih. Bye, Encik Amar. Terima kasih, Encik Amar. Sama-sama. Bye. Okey, baik. Itu dia Encik Amar, seorang pengusaha shepherd's pie. Tengok Yana, disebabkan kehilangan pekerjaan dapat inspirasi untuk memulakan perniagaan shepherd's pie. Dan tadi Encik Amar berkata yang dia suka kentang yang berkanji. Ada dua jenis, yang berkanji dan waxy. Kan? Betul. Dan ini yang menarik kami nak kongsikan bersama dengan anda juga. Trivia berkenaan dengan kentang. Ini dia. Tahukah anda, kentang adalah tanaman berbunga yang memiliki ubi? Tanaman yang berasal dari Amerika Selatan ini kini menjadi antara tanaman makanan yang terpenting di Eropah dan juga Asia Tenggara. Terdapat pelbagai jenis kentang yang ada. Ia berbeza berdasarkan kandungan dan fungsinya. Kentang raset mempunyai kandungan kanji yang tinggi, manakala kentang yellowfin mempunyai kandungan kanji yang sederhana. Bagi kentang merah dan putih pula adalah jenis kentang yang mempunyai kandungan kanji yang lebih rendah berbanding kentang yellowfin. Kentang terbesar di dunia yang pernah direkodkan mencecah antara 8 kg hingga 11 kg bagi sebiji kentang. Antara faktor penghasilan saiz kentang yang besar bergantung kepada jenis kentang serta waktu yang sesuai untuk menanam kentang. Apa fungsi kentang ya? Kentang berfungsi sama seperti beras, gandum dan jagung. Kandungan lemaknya di bawah 25% dipercayai amat sesuai dijadikan sebagai makanan diet serta mampu mencegah endapan kolesterol di dalam lapisan saluran darah. Terdapat sumber kalsium, kalium, besi, fosforus, vitamin C selain ianya kaya dengan potasium. Kentang mengandungi sejumlah mineral dan sebatian tumbuhan yang dipercayai boleh membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu, ia juga dipercayai boleh membantu mengurangkan stres.
kandungan vitamin B6 di dalam kentang mampu membuat hormon adrenalin seseorang untuk menjadi lebih tenang. Walau bagaimanapun, perlulah dielakkan memakan kentang yang telah bercambah. Ini kerana ia menyebabkan penukaran kanji kepada gula. Kentang bercambah juga mengandungi toksin dan mempunyai kandungan nutrien yang lebih rendah. Wow, menarik betul lah fakta tentang kentang ni dan baru kita tahu yang kentang ni sebenarnya mengandungi pelbagai khasiat. Dan khusus untuk anda yang sedang berdiet tapi masih lagi nak makan kentang, bolehlah cari kentang merah dan juga kentang putih sebab mengandungi nilai kalori yang lebih rendah berbanding kentang-kentang yang lain. Saya ingat lagi Yana, kalau dekat sekolah dulu kita sering kali diingatkan yang kentang ni ada potasium. Betul lah apa yang dikatakan dekat dalam trivia tadi tu. Okey, baik. Kita akan bersama dengan tetamu kita yang kedua iaitu Puan Fatihah Abdullah, seorang pengusaha baked potato kayangan yang berada di Kota Baru, Kelantan sekarang ini. Halo. Assalamualaikum Cik Fatihah. Halo. Waalaikumsalam. Oh, Puan apa khabar? Sihat? Hai. Sihat. Hai Ana. Hai Suki. Hello Puan Fatihah. Wah, ceria sangat Puan Fatihah kita. Okey, sebagai permulaannya Puan, mungkin boleh kongsikan kenapa nama diberikan kayangan? Kenapa ya? Okey, mungkin bila customer makan tu, you all akan rasa berada di kayangan. Wow. Wah. Kita kena cuba ni Suki. Inti dia. Okey, baik. Okey, mungkin Puan Fatihah boleh terus kongsikanlah, katanya bila makan kita akan rasa macam kita terus ke kayangan kan. Apa keistimewaan baked potato kayangan daripada Puan? Baked potato kayangan ni dia punya inti dia sangat creamy. Lepas tu saya campurkan pula dengan rasa pedas. Okey, bila dah rasa pedas tu maknanya kita rasa rakyat Malaysia lah. Okey, lepas tu kulit dia pula kita tak guna pah ke, semua daripada kentang. Okey. Dan Puan mungkin boleh kongsikan juga, sebenarnya ada berapa flavor untuk baked potato ni? Baked potato ada daripada daging dengan ayam. Okey, baik. Okey, baik Puan Fatihah. Saya kira penonton wanita hari ini nak tahu juga apakah antara prosesnya yang dilakukan untuk menghasilkan baked potato kayangan ini. Boleh kongsikan Puan? Boleh, insyaAllah. Okey, baked potato kayangan ni bahan asasnya kentang. Lepas tu daging pisang, cheddar cheese, lepas tu bawang. Lepas tu semua tu kita campur dengan sos yang diolah sendiri oleh saya. Okey. Tu je lah bahan dia. Baik. Memang tak susah pun. Tadi Puan Fatihah mention ada sebut cheddar cheese. Kalau kita gantikan dengan jenis-jenis cheese yang lain, okey ataupun tak? Macam kalau mozzarella, dia kena makan masa dia panas-panas kan. Bau tarik tu. Macam cheddar cheese ni tak apa. Bila-bila pun boleh makan. Dia tak berketul. Comel pula saya tengok tu. Ada customer yang suka makan panas, ada juga customer yang suka makan sejuk. Okey, baik. Puan Fatihah, kalau biasanya kalau kita lihat di skrin sekarang ni, baked potato Puan memang potong kentang tu kepada dua ya? Belah dua. Kita jadikan base pada produk tu lah. Okey. Jadi saya tak guna sebarang crust dia lah. Kita guna kentang tu. Belah kentang. Lebih sedap kalau crust dia tu memang betul-betul rangup dan garing kan Puan? Okey Puan. Untuk satu bekas tu, ada berapa banyak baked potato yang Puan letakkan dan harganya dalam lingkungan berapa ringgit?
saya buat ada 2 jenis box. Box untuk 6 ketul RM24. Untuk 12 ketul RM45. Okey, baik. Kalau kita lihat tadi Dua box saja. memang dalam oven tu ada banyak kentang. Jadi dalam sehari tu berapa ketul yang dijual ataupun berapa paket yang dijual, Puan? Sehari dalam 30-40 box lah juga. Tengoklah atas bila buka order tu dalam 20-30 box lah. Okey. Dan untuk Puan sendiri, jenis kentang yang digunakan tu macam mana? Adakah yang jenis yang berkanji ataupun yang kurang berkanji? Dua-dua pun boleh sebenarnya, Yana. Tapi saya pilih untuk guna kentang India dan Pakistan sebab saiz dia pun sedang-sedang je. Ada cantik je macam Yana. Comel je. Okey, baik. Puan Fatihah, biasanya kentang ni kalau kulit dia pun memang berkhasiat dan kalau tak silap saya, kulitnya pun boleh memberikan rasa lebih, memberikan rasa jugalah, menyumbang pada rasanya kan. Mungkin Puan boleh kongsikan mengenai kulit tu sebab mungkin ada orang tak suka makan kulit kentang, nak buang kulit dia. Pendapat Puan? Ada juga customer yang suka masa makan tu dia buka, dia kupas kulit dia tu. Tapi yang saya jual ni memang saya jual sebiji macam tu lah. Okey. Kulit dia tu memang sedap makan dengan kulit. Okey, betul. Saya setuju. Rasa memang lagi sedap kalau makan dengan kulit. Dia lagi rasa crispy, dia crunchy kan. Okey, Puan. Bila dah bakar kan dia crunchy. Ya, betul. Okey, Puan, kalau nak membuat pesanan, adakah ianya boleh dihantar sekitar kawasan Kelantan sahaja ataupun macam mana? Kalau nak buat sekitar Kota Baru, Kelantan, lepas tu saya ada juga student PJJ, saya ada buat kelas PJJ untuk baked potato kayangan ni. Jadi dekat Johor, dekat Kuala Pilah, dekat Selangor dah ada student buat. Jadi boleh order dengan dia orang lah kalau nak rasa. Okey, baik. Jadi kalau mereka ingin mengetahui lebih lanjut, bolehlah melayari Instagram Puan iaitu baked_potato_kayangan ya. Ya. Okey, baik. Terima kasih Puan Fatihah atas perkongsian tadi. Jaga diri. Teringin rasanya nak rasa. Terima kasih Suki. Terima kasih Puan. Comel ya macam Yana kata dia. Macam tu juga. Tapi saya sebenarnya memang potato. Couch potato. Yalah, sejak tak boleh pergi syuting awak dah jadi couch potato. Tapi tak apa, tak lama lagi dah boleh mula bekerja ataupun syuting balik. Okey, baik. Kita ada satu lagi resepi yang ingin dikongsikan bersama dengan anda iaitu resepi tahu bergedil. Kita akan bersama dengan Nur Syazwani Marzuki sekejap saja lagi. Belum lagi terhubung dalam talian. Tapi nak tahu Yana lah sebab saya ni sejujurnya tak pernah mencuba tahu bergedil. Oh, tidak ya? Kalau Yana memang tahu bergedil ni ada macam-macam jenis ke macam mana tu? Macam yang kebiasaannya yang selalu makan adalah tahu bergedil ayam dan daging. Kalau daging tu lebih Yana sukalah. Dan sebenarnya yang menjadikan tahu bergedil tu lebih sedap adalah sosnya. Jadi ini adalah sos hitam pedas yang bila kita makan dengan tahu bergedil tu, dan kalau kamera pun boleh zoom sikit, dia ada cili padi di situ. Jadi lepas kita gigit tahu tu, kita makan dengan sos dia, kita gigit pula cili padi. So dia jadi lagi berganda-ganda letupan dalam mulut tu. Saya perasan kan dalam setiap resepi yang kita kongsikan setakat ini, semua tetamu kita berkata yang mengubah cita rasa mengikut kegemaran kita. Orang Malaysia ni kalau tak pedas tak sah. Tadi shepherd's pie pun ada dia letak serbuk cili kalau tak silap. Ini tadi Puan Fatihah pun berkongsi baked potato-nya pun ada kepedasannya juga. Yang ini tahu bergedil ada cili padi pula. Betul. Dan untuk sugi pun sebenarnya kita semua tahu yang sugi adalah seorang vegetarian. Dan walaupun variasi yang ada adalah daging dan juga ayam, mungkin untuk sugi boleh customkan sendiri tahu bergedil ni dengan memenuhkan dengan sayur-sayuran yang lain. Kita bolehlah tanya Puan Nur Syazwani kalau dia sudi membuatkan saya tahu bergedil versi vegetarian. Okey, baik, sudah pun terhubung dalam talian. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, selalunya kita jumpa kakak dia je. Syida Marzuki. Hari ni kita jumpa adiknya pula. Apa khabar Wani? Khabar baik, alhamdulillah, sihat. Ada dekat rumah ke tu?
Wani dekat office ni. Oh, kat office. Okey, baik Syazwani, kami nak tanya dahulu mengenai tahu bergedil yang Syazwani sendiri buatkan dan hantar ke Sri Pentas. Terima kasih. Baik Syazwani, apakah keistimewaan tahu bergedil Syazwani yang menggunakan kentang? Bawaan tahu bergedil Wani ni, Wani tidak menggunakan daging ataupun ayam yang diproses. Okey. So Wani hanya menggunakan daging ayam yang fresh. So kita sendiri yang cincang sendiri benda tu. Macam tu. Okey, dan Wani, macam mana Wani nak memastikan yang tahu bergedil ni kadang-kadang bila kita gigit tu kan dia tak begitu mampan lah orang kata kan. Jadi adakah dari sukatan kentang yang dimasukkan ke dalam tahu tu pun memainkan peranan juga untuk kesedapan tahu bergedil tu? Betul. Sebab satu adunan Wani itu Wani akan menggunakan dalam 2 kilo kentang. So kita dah estimate dalam. Contohnya macam isi ayam ni berapa, kentang ni berapa. So dia akan balance rasa dia. So kita akan isi ayam dengan kentang tu sama. Macam tu. Okey, baik Wani, boleh kongsikan tak jenis tahu yang digunakan dan proses untuk menghasilkan tahu bergedil ni? Sebab dari luar ni saya nampak tahu je, dekat dalam dia saya tak tahu macam mana. Dia surprise tahu dekat dalam. Jadi mungkin boleh kongsikan Wani, nak pilih tahu jenis apa dan antara bahan-bahannya macam mana orang kata nak sumbatkan inti dia kat dalam? Okey, kalau macam Wani menggunakan tahu kering. Tahu kering memang dah siap lagi lah. So kita beli memang tahu kering dia. So proses tu macam biasa lah. Kita Wani menggunakan bawang, menggunakan kentang, ayam, garam, daun sop dengan perasa. Itu saja. Simple je semua ni. Dan variasi tahu bergedil yang Wani jual adalah ayam dan daging, betul? Daging, ya betul. Tapi yang mendapat permintaannya lebih tinggi yang mana Wani? Mostly ayam lah sebenarnya. Sebab ayam ni dia semua boleh makan kan. Kalau yang macam nani semua boleh makan ayam. Yang vegetarian tu boleh makan ayam macam tu. Okey, baik Wani, nak tanya, kentang tu memang Wani dah rebus, lepas tu lenitkan dia, selepas itu baru masukkan dengan ayam ataupun masak sekali dengan ayam dan segala bahan yang lain? Okey, kalau Wani punya style, sebab cara orang lain masak kan, cara orang lain buat tahu bergedil. Kalau macam Wani, dia bahan-bahan sama je. Tapi cuma Wani akan rebus kentang dulu. Wani akan rebus kentang dulu dan Wani akan masak dia punya bawang. Wani akan masak isi ayam itu. Dan Wani akan masakkan sekali dengan daun sop juga dalam adunan, dalam ayam punya kita goreng tu lah. Lepas tu, dan lepas dari sekata tu, Wani akan masukkan balik kentang yang dilenit. Digaulkan sekali atas api. Sebab tujuannya untuk kan lebih lagi tahan lama. So, benda tu akan bergedil tu memang sampai ke malam pun memang boleh tahan. Sebab certain peniaga, diorang hanya menggunakan macam rebus kentang tu, dan diorang akan mixkan together. Diorang tak masak atas dapur kan. So benda tu macam takut dia akan cepat basi. Sebab kentang kan dia sedikit kan. Faham. Macam tu. Okey. Dan saya juga perlu mengucapkan tahniah kepada Wani sebab kalau saya lihat di sini, tahu bergedil yang Wani sediakan ni tidak berminyak sebab kadang-kadang ada juga yang penuh sangat dengan minyak. Kalau kita makan pun rasa minyak saja di pipi kita. Okey, dan untuk Wani, kalau dalam kalangan penonton sekarang ni yang nak membuat tempahan daripada Wani, bagaimanakah caranya? Okey, kalau nak membuat tempahan, Wani sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. So setakat ni Wani hanya buat pada area Kuala Lumpur saja. So Selangor tu tak ada lagi lah sebab MCO ni kan tak boleh nak merentas ni. So kalau area Bangsa, Damansara, PJ semua kita boleh cover semua tu. Okey, baik. Dan boleh juga klik ke IG Wani by Wani M. Okey. Ada Wani WhatsApp. Wani, kalau saya nak buat permintaan tahu bergedil versi sayur-sayuran sahaja boleh tak? Boleh. Memang kita sedia. Kita memang buat request kalau customer nak. Okey, baik. Untuk veggie memang boleh kita buat. Okey, baik. Terbaik Wani dan boleh menghantarnya ke Damansara. Okey, baik. Terima kasih Wani. Damansara kira ni istimewa lah sebab dia free. Dia free. Okey. Kirim dekat kakak awak aja jumpa kat studio terus.
Okey, baik. Terima kasih Wani. Boleh sambung bekerja. Okey, baik. Itu dia antara resepi yang sempat kami kongsikan bersama dengan anda, iaitu shepherd's pie, baked potato dan juga tahu bergedil. Bolehlah cuba lepas ni dekat rumah, manalah tahu. Lepas ni anda pun boleh menjadi peniaga shepherd's pie, tahu bergedil ataupun baked potato. Betul. Kalau ada yang nak hantar ke Sri Pentas, boleh bagi tahu kami juga. Awak ni lapar sangat ni. Okey, baik. Kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Dengarlah kasih rintihan hatiku, getaran cinta menyalurkan rindu. Maafkan kerana telah dulu melukai kamu di saat kau terlalu menyintai. Kau tetap menanti biarpun pedih di hati, dan kini ku tahu akan sucinya cintamu. Tulus cintamu melengkapkan hariku, betapa berharganya waktu, detik bila di sampingmu. Tak ku percaya kasihmu yang terindah, dan kini aku pasti hanya kaulah yang satu-satunya. Kau tetap menanti agar ku kembali, walaupun tak pernah ku hargai. Wow, tulus cintamu melengkapkan hariku, betapa berharganya waktu, detik bila di sampingmu. Tak ku percaya kasihmu yang terindah, dan kini aku pasti hanya kaulah yang satu-satunya. Takkan ku biarkan terluka lagi, ajari aku menjaga hatimu. Wow, jangan pernah walau sekali kau pergi dariku. Wow, tulus cintamu melengkapkan hariku, betapa berharganya waktu, detik bila di sampingmu. Tak ku percaya kasihmu yang terindah, dan kini aku pasti hanya kaulah yang satu-satunya. Oh, oh, oh. Kaulah yang terindah dalam hidupku, dan percayalah kaulah satunya. Wow, itu dia Tulus daripada Azmi Saad. Lagu yang baru juga, yang baru keluar bulan 12 tahun lepas, Yana. Kalau saya membaca komen-komen di YouTube bagi lagu ni, Yana, amat meyayat dan menyentuh hati. I love this song. Wow, memang kalau kita dengar memang menyentuh hati lah. Betul. Saya kira. Dan lebih-lebih lagi difahamkan lagu ini adalah berdasarkan kisah sebenar Azmi Saad sendiri. Dan kita berharap Azmi sudah pun berada dalam talian sekarang. Assalamualaikum Abang Azmi. Waalaikumsalam. Aha, itu dia. Selamat tengah hari Azmi.
Selamat tengah hari. Okey, terima kasih atas persembahan itu tadi dan Azmi mungkin boleh terus kongsikan mengenai lagu Tulus ini. Okey, lagu Tulus ni ciptaan saya sendiri dan juga Abang Ezra Kong. Okey. Asasnya saya cipta lagu ni tahun 2008. Waktu tu baru lepas STPM lah. Jadi saya memang berniat memang nak jadi seorang penyanyi dan juga kira komposer lah. Jadi waktu tu saya belajar macam mana cipta lagu dan terhasillah lagu ni. Jadi baru tahun lepas lah dapat jumpa Ezra Kong dan dia bantulah touch up mana yang boleh dan dia buatkan muzik. Kira kisah dia cerita tentang seseorang yang kadang-kadang kita lupakan orang sekeliling yang tulus menyayangi kita sampai kita kejar benda lain yang sia-sia yang tak sepatutnya kan. Jadi akhirnya kita sedar yang rupanya ada orang yang lain yang lebih mencintai kita yang patut kita hargai. Okey. Banyak mesej yang nak disampaikan menerusi lagu ni. Dan untuk Azmi sendiri, bagaimana setakat ini respons daripada pendengar-pendengar semua? Alhamdulillah okey jugalah. Kebetulan pula awal-awal lagu ni keluar dapat jadi OST hari tu untuk apa tajuk lagu dia, cerita dia, berikan sedikit waktu. Beri sedikit waktu. Beri sedikit waktu. Pukul 10 malam. Baik Azmi, kalau saya tadi kongsi dengan Yana yang saya baca komen-komen di YouTube, ramai yang berkata mereka menyukai muzik video ini dan dengar kata lagu ini ada kaitan dengan hidup Azmi, bukan muzik videonya. Betul? Betul. Lagunya memang saya cipta waktu tu tengah putus cinta, bukan putus cinta, tengah rasa bersalah lah. Dan alhamdulillah perempuan tu dah jadi isteri saya lah sekarang. So sweet. Jadi sebenarnya adakah lagu Tulus ini dihadiahkan kepada isteri? Lebih kurang macam itulah. Kebetulan awal bulan hari itu ulang tahun yang ke-10. Kira macam sekali lah. Happy belated anniversary. Selamat ulang tahun perkahwinan. Baik, mungkin Azmi boleh kongsikan jugalah apa reaksi isteri Azmi setelah mendengar lagu ini ataupun melihat muzik video ni. Satunya dia dah pernah dengar lagu ni awal-awal saya cipta dulu kan. Jadi tak adalah terlalu excited sangat sebab dah biasa dengar. Cuma dia seronok jugalah bila dapat juga rilis lagu ni. So sweet. Okey, baik. Sekarang ni Azmi sedang dalam proses pembikinan lagu baru ke macam mana? Betul. Kira saya tengah banyak belajar macam mana nak jadi seorang komposer yang baik. Jadi bila dapat rilis lagu Tulus ni, satunya saya berharap juga ramai orang boleh terima yang saya ni selain menyanyi, saya juga mencipta lagu. Jadi kalau ada peluang mungkin boleh cipta lagu untuk artis-artis yang terkenal ke lepas ni kan. Untuk Sugita lah pasti. Wow. Jangan nanti isteri awak jealous Azmi kalau buat lagu untuk saya. Okey, baik. Mungkin Azmi boleh juga kongsikan buat tahun 2021 ni, apakah antara lagu yang Azmi sedang orang kata bekerja dengan mungkin Azmi sendiri ataupun dengan Khalif Baskers? Khalif Baskers, InsyaAllah 2 minggu lagi kita nak rakamkan satu music video untuk lagu terbaru. Tajuk dia Panah. Bulan puasa nanti insyaAllah saya akan keluarkan satu lagu baru dan lebih kurang dalam bulan 10 nanti ada satu lagu yang juga saya cipta sendirilah. Jadi rasanya tahun ni akan banyak lagu sikit lah. Banyak betul buah tangan dari Azmi dan juga Khalif Baskers untuk pendengar semua. Dan akhir sekali Azmi, AJL 35 akan berlangsung bulan Mac nanti. Dan Azmi sendiri pernah perform ataupun membuat persembahan di atas pentas berprestij AJL itu sendiri. Dan kedepannya ni, apa kata-kata semangat yang Azmi kongsikan dengan rakan-rakan yang bakal berentap nanti? Saya yakin yang masuk tu memang semua hebat-hebat belaka. Jadi nak nasihat memang tak tahu nasihat apalah. Cuma harap-harap boleh kita dapat enjoy lah dengan malam tu. Dan pengalaman barulah sebenarnya sebab kita dapat buat dapat jalankan juga AJL dalam keadaan COVID-19 ni kan. Mungkin tak ada penonton, jadi satu pengalaman baru yang bagi saya akan jadi sejarah juga lah dalam AJL. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Azmi dan Azmi, kami mendoakan yang terbaik buat Azmi dan teruskan dengan usaha menghasilkan karya-karya lagu yang sangat-sangat orang kata menyentuh hati.
Terima kasih. Salam untuk isteri dan rakan-rakan Khalif Baskers. Assalamualaikum. InsyaAllah, Bye-bye. insyaAllah. Terima kasih. Bye-bye Azmi. Bye-bye. Okey, itu dia Tulus daripada Azmi Saad. Yang belum lagi mendengarnya, bolehlah mencarinya di YouTube. Ada music video dan juga lyrical music video. Boleh buat karaoke mungkin. Betul-betul. Baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Okey, baik. Kembali bersama kami dan kita dah pun sampai di penghujung siaran hari Selasa hari ini. Ya, tadi saya tengah tengok komen-komen di Facebook lah. Nak tengok apa antara resepi yang dikongsikan. Natira Muhammad Yusof berkata sambal goreng kentang campur tempe dan soun. Memang sedap. Terbaik. Dan tadi saya tanya ke awak satu lagi resepi ya. Kentang goreng cabai kalau ada udang galah lagi best, kata Latifah Abu Hassan. Okeylah, saya nak balik cepat-cepatlah. Saya nak pergi makan lepas ni. Okey, hari ini umi awak boleh rehatlah, awak masak. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Dan esok, Wanita Hari Ini akan kembali dengan topiknya Gila Konten bersama dengan rakan-rakan setugas kami yang lain. Macam-macam sekarang ni orang nak buat konten tapi kontennya tak masuk akal kadang-kadang pun ada. Ya, itulah tu. Kadang-kadang nak mengejar sangat populariti ataupun limelight itu, terkadang kita punya nama dan maruah yang tercalar. Apapun mungkin anda boleh kongsikan pendapat anda esok di WHI. Sehingga itu, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Usahawati ibu istri permaisuri. Dia Usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami.